Hai guys, kembali lagi bersama saya Hadar. Pada video kali ini saya ingin mereaction sebuah video dari Fakta Channel guys, yang mana bagi kalian yang belum tahu tentang legenda-legenda rakyat Malaysia, bisa kalian lihat di sini ya guys. 10 kisah legenda rakyat yang terkenal di Malaysia. Mungkin banyak kalian yang nggak tahu tentang legenda-legenda Malaysia, ya tinggal lihat videonya ya guys. Tanpa banyak berbahasa basi dan banyak omong pun, lebih baik kita langsung ke videonya guys. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Dari Fakta Korang Channel. tahu tak apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kisah legenda? Apa itu? Legenda bermaksud cerita rakyat, Cerita rakyat. yang berkisarkan tentang tokoh, peristiwa atau tempat tertentu yang menggabungkan fakta sejarah dan mitos. Cerita-cerita ini kebiasaannya diceritakan oleh nenek moyang kita dan diturunkan dari generasi ke generasi dengan Legenda, tujuan cerita untuk rakyat, memberi fakta pengajaran. atau mitos Fakta ya, guys. ingat lagi, masa kecil-kecil dulu, ayah Nah, Fakta masa selalu kecil cerita banyak kita ya, tentang cerita hikayat tentang legenda sang kancil legenda-legenda kepada Fakta. atau apalah Jadi gitu. dalam video kali ini, Fakta akan membongkar Yang penting kisah-kisah kita percaya legenda dari rakyat generasi ke generasi. yang terkenal di Malaysia. Tanpa membuang masa, jom kita buka buku sejarah dan mulakan kelas kita. Bukan huruf M. Itulah, jangan suka selalu ketahukan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H. Oh, kenapa ketawa orang ini? 10 kisah 10 legenda kisah legenda yang terkenal di Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. 10. Si Tanggang. Si Tanggang. Si Tanggang atau Si Tenggang merupakan Pinipin sebuah pernah cerita dia kan? dongeng Si masyarakat Tanggang. Melayu yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang sangat miskin, di mana ibunya sanggup berkorban apa sahaja demi anaknya. Bagaimanapun anak mereka bernama Si Kisah Tanggang ibu. merupakan seorang Nggak ada yang gantinya sangat lah kalau cekap seorang wanita bersampan itu seorang dan ibu. berniaga, sehingga beliau akhirnya sepanjang menjadi masa kasih kaya sayang. raya. Malah beliau turut dikahwinkan dengan anak sultan. Pada suatu hari, kapal beliau telah berlabuh di muara sungai tempat asal usulnya. Ibunya sangat gembira untuk berjumpa dengan anaknya setelah sekian lama terpisah. Anak mak Tanggang. Pada Tanggang. balik nak. Mak Tetapi si Sedih Tanggang dengan dengan kayak angkuh berpura-pura tidak mengenali mereka. Kerana kecewa, si ibu telah mengangkat kedua tangannya dan berdoa. kalau benar dia anakku yang ku kandung 9 bulan 9 hari. Yang ku lahirkan, aku susukan dari kecil sampai besar. Tunjukkanlah balasan atas anak yang tidak membalas jasa. Di mana akhirnya si Tanggang dan seluruh kapalnya telah bertukar menjadi batu. Puteri Gunung Ledang. Bila cakap Puteri Gunung Ledang, Gunung Ledang merupakan sebuah gunung yang Ledang. terletak di Johor Bahru. Kisah Puteri Gunung Ledang menceritakan tentang seorang puteri yang dikatakan amat cantik sehingga menarik cantik, perhatian ya. Sultan Mahmud Shah dari Kesultanan Melaka. Beliau telah Semalah mengutuskan kalau kita Laksamana punya Hang kekuasaan, Tuah, kalau kita yang Tun cantik, Mamat dan beberapa pendekar Bisa lain dinikahi. untuk menemui seorang nenek tua yang dikenali sebagai Nenek Kebayan, Nenek yang Kebayan. sebenarnya merupakan samaran Puteri Jadi Gunung ingat Ledang Upin Ipin kau ni, untuk ingat kakek meminang Kebayan. puteri tersebut. Nenek Kebayan telah menolak pinangan tersebut dengan mengenakan 7 syarat yang tidak mampu ditunaikan. Antara syaratnya ialah Satu jambatan gantung emas dari Gunung Ledang ke Melaka, satu jambatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang, 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati hama, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda, 1 mangkuk darah Sultan Ahmad, iaitu anak Sultan Mahmud Shah yang ketika itu masih kanak-kanak lagi. Terdapat cerita Syaratannya nggak disebarkan, kononnya Puteri Gunung Ledang sebenarnya bukanlah manusia tetapi merupakan Ratu Bunian. 8. Nomor 8. Batu belah, Batu batu belah, bertangkup. Batu belah, batu bertangkup yang Baru ini dikatakan dengar. terletak di Kelang ini mendapat nama sempena sebuah bongkar batu besar Besar, ya? yang pada legendanya mempunyai ruang mulut yang ternganga dan terbuka seperti Bisa, ya? sebuah gua atau batu terbelah dua yang mengeluarkan suara cerita yang Upin kuat Ipin itu. dan menyeramkan.
Kisah ini dikatakan bermula apabila seorang wanita bernama Si Tanjung yang sangat mengidamkan telur ikan tembakul. Kumpulan telur ikan Tembakul fish Setelah eggs. berjaya mengail ikan itu, Si Tanjung yang memiliki 2 orang anak kemudian menyuruh anak perempuannya, Si Melo, untuk merebus telur ikan tembakul tersebut sementara beliau mandi. Selepas telur tersebut masak, telur itu diberikan separuh kepada adiknya bernama Si Pekan, manakala separuh lagi disimpan untuk ibunya. Tetapi Si Pekan menangis kerana ingin makan Nangis bahagian anak. ibunya, dan ini telah memaksa kakaknya memberikan waktu telur kecil, itu pada adiknya. Gitu sih kalau gak dikasih. Si Tanjung yang berasa sangat kecewa dan berkecil hati lalu terus membuat keputusan untuk berlari ke arah batu belah batu bertangkup. Dimakan batu di mana? Aku kempunan telur tembakul. Dan menyuruh batu itu menelannya. Bisa gitu ya. Batu itu dikatakan wujud pada tahun 1950-an dan Oh, ada terpaksa sejarahnya diletupkan untuk memberi laluan Iyalah, kepada legenda, pembinaan legenda sekolah. Cerita rakyat turun-temurun. 7. Nomor 7. Mahsuri. Mahsuri. Apa itu Mahsuri? Siapa pernah pergi Langkawi? Oi. Mesti korang pernah pergi melawat makam Mahsuri kan? Tapi korang tahu tak sejarah Mahsuri Ya, ni? Mahsuri. Mahsuri atau nama sebenarnya Mahsuri binti Pandak Maya merupakan seorang gadis kelahiran Pulau Langkawi pada awal kurun ke-18 Masihi. Beliau mendapat gelaran Puteri Mahsuri kerana mempunyai rupa paras yang sangat cantik. Dikatakan semasa suaminya Wan Derus Dia orang sedang Melayu keluar rata-rata berperang dengan cantik-cantik. tentera Siam di Kuala Kedah, Puteri Mahsuri sudah pun hamil ketika itu. Namun kerana cemburu dengan populariti Mahsuri, kakak iparnya Wan Mahura Iri telah tu. memfitnah Mahsuri mengadakan hubungan sulit dengan seorang penyair yang terkenal. Kerana fitnah itu, Mahsuri telah diikat di Fitnah. pokok Memang dan betul lagi, dibunuh fitnah dengan ini kerja tombak. buruk pada pembunuh. Ayat terakhir Mahsuri sebelum dibunuh Karena merupakan fitnah itu satu bisa sumpahan, iaitu beliau tidak menghalalkan darahnya jatuh ke bumi dan Pulau Langkawi tidak akan Sungguhnya aku terkeram haramkan darahku dan mengalir permai. ke bumi ini. Ibarat padang Dan jarak aku padang sumpah terkukur bumi langit selama 7 keturunan. Langkawi tidak. Nomor 6. 6. Dayang Senandung. Dayang Senandung mengisahkan tentang seorang puteri raja yang berasal dari Pulau Senandung telah terkena sumpahan ketika dilahirkan, di mana sumpahan itu telah menjadikan keseluruhan badannya menjadi hitam legam. Bagaimanapun kata seorang bomoh, sumpahan itu boleh dihapuskan dengan syarat Dayang perlu keluar dari istana. Jika tidak Jika tinggal di tidak lingkungan istana dan hendaklah dipisahkan dari kerabat diraja. Ketika meningkat dewasa, Dayang telah menjadi seorang gadis yang pandai mengaji dan bersuara merdu. Ini telah menyebabkan Raja Kamaruzaman, Raja iaitu Kamaruzaman. seorang raja dari negeri Cahaya Nila yang singgah ke Pulau Senandung, terpikat dengan kemerduan suara Dayang. Ya Allah, merdunya suara orang. Dan mengambil Aku keputusan mendengar untuk menikah suara. dengannya. Dayang kemudian Pengen punya dibawa istri tinggal kayak di gitu dengan istana, suara merdu. tetapi beliau tidak disukai celah. dan sering ditindas mak mertuanya kerana benci dengan rupa parasnya yang hitam. Hei Dayang, cina jampi kah tu? Kau jangan nak kenakan aku dengan ilmu kau tu lah. Oi. Ketika Raja Kamaruzaman keluar bekerja di negeri lain, mak mertuanya telah mengarahkan orang suruhannya untuk membuang Dayang yang sedang hamil ketika itu ke hutan Coba untuk lihat. membunuhnya. Bunuh dia Oi. dan anak dalam perutnya itu. Tapi Tengku, ini Jangan membantah. Nanti kau pula yang aku suruh Oi. pacu. Bawa sekarang juga. Bagaimanapun orang suruhannya tidak sampai hati. Sebaliknya, membunuh monyet untuk dibawa balik darahnya sebagai bukti. Sumpahan Dayang terhapus sewaktu beliau melahirkan anak keseorangan di dalam Jadi putih, hutan. ya? Kesian Dayang kan? 5. Raja Bersiung. Bersiung. Kalau di luar negara ada vampire, Vampire. di Malaysia kita ada Raja Bersiung. Mengikut cerita zaman dulu, Raja Bersiung ini merupakan gelaran yang diberikan Vampir kepada juga Raja macam mana? keempat dari keturunan Merong Mahawangsa yang berpusat di Lembah Bujang. Bujang. Nama sebenar beliau adalah Raja Ong Raja Mahaperitaderia. Mahaperitaderia. Pada awalnya, beliau dikatakan berperwatakan Perwatakan. seperti manusia biasa. Sehinggalah suatu hari
tukang masaknya secara tidak sengaja telah terpotong jarinya sehingga darah pada jari tersebut termasuk ke dalam makanan ketika sedang menyediakan santapan baginda. Bagaimanapun, hal ini dirahsiakan dari pengetahuan sesiapa. Apabila memasak untuk keesokan harinya, raja itu bertanyakan kepada tukang masaknya mengapa makanan hari ini tidak sedap seperti semalam. Tukang masak itu kemudian menceritakan hal yang sebenarnya. Masa sayur bayam Pati siangkan, Pati terkejut disergah hantu. Teriris jari Pati hingga berdarah jatuh menitis ke dalam kuah. Sejak dari itulah raja tersebut mula ketagih darah manusia dalam santapannya, menyebabkan mulutnya ditumbuhi 2 siung tajam seperti vampire. Akhirnya raja tersebut berkelakuan kejam dengan membunuh manusia sewenang-wenangnya. 4. Bawang merah, bawang putih. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak gadis bernama Bawang Merah yang tinggal bersama ibu dan adik tirinya Bawang Putih. Bagaimanapun, Bawang Merah sangat dibenci oleh mereka dan menyebabkan Bawang Merah seringkali dimarah dan dipukul. Tapi kok bisa lah kejam-kejam gitu? Bangun kemana? Kira orang nggak tahu kita beda-beda orang. Bangun, aku cakap. Pada suatu hari, ketika ibu tirinya keluar dan adik tirinya sedang tidur, Bawang Merah telah keluar ke hutan untuk mencari pohon beringin rendang. Ketika itulah beliau ternampak ada buah yang tergantung di bawah pohon, di mana buah itu akan berayun dengan sendirinya apabila Bawang Merah duduk. Tanpa disedari, beliau telah diperhatikan oleh seorang putera raja dan baginda sangat tertarik melihat buayan itu berayun dengan sendirinya dan mengambil keputusan untuk mengekori Bawang Merah ke rumahnya. Bagaimanapun apabila tiba di rumah, ibunya terus mengikat Bawang Merah dan memberitahu putera raja tersebut beliau hanya mempunyai seorang anak bernama Putih. Penipuan ibunya terbongkar setelah putera raja menyuruh Bawang Putih duduk di buayan tersebut dan ternyata buah itu tidak berayun. Setelah berjaya membebaskan Bawang Merah, putera raja itu kemudian mengahwininya. 3. Sang Kelembai. Sang Kelembai merupakan sejenis makhluk yang dikatakan mempunyai kuasa luar biasa yang mampu menyumpah manusia bertukar menjadi batu. Kayak cerita-cerita di Amerika tu. Menurut cerita legenda, makhluk ini mempunyai fizikal yang bersaiz gergasi, berwajah hodoh dan berperwatakan bengis, berambut merah dan panjang. Terdapat banyak versi berkenaan kisah Sang Kelembai ini, tetapi versi yang paling popular adalah dari Pahang. Dikatakan pada suatu hari, Sang Kelembai sedang menangkap ikan. Tiba-tiba turun 5 ekor gajah yang mengganggu ikan yang mahu ditangkap oleh makhluk itu. Kerana terlalu marah, Sang Kelembai kemudian menjerit sehingga menyebabkan 5 ekor gajah tersebut menjadi batu. 2. Putri Santubong dan Putri Sejinjang. Kisah 2 putri yang dikatakan daripada kayangan ini berasal daripada negeri Sarawak. Dikatakan ayahandanya, iaitu seorang raja kayangan, telah menurunkan titah agar kedua-duanya turun ke bumi untuk menyelesaikan pertelingkahan antara 2 kampung. Tetapi sekiranya berlaku pertelingkahan antara 2 puteri itu, maka mereka akan dihukum untuk terus tinggal di bumi. Ketika di bumi, Putri Santubong menetap di kampung Pantai Biru untuk mengajar menenun kain, manakala Putri Sejinjang pula di kampung Pasir Kuning untuk mengajar mengasing sekam padi dengan aluk. Kedua-dua kampung tersebut menjadi aman tanpa pertelingkahan sehinggalah suatu hari seorang putera bernama Putera Serapi datang berkunjung untuk melihat kejelitaan kedua-dua puteri. Akhirnya, kedua-dua puteri itu jatuh cinta dengan Putera Serapi dan menyebabkan berlakunya pergaduhan di mana akhirnya kedua-dua puteri itu telah disumpah. Putri Santubong telah disumpah menjadi gunung, manakala Putri Sejinjang telah disumpah menjadi pulau kera yang bertaburan. 1. Yang terakhir, Hikayat Hang Tua. Kisah ni bagi Fak Tau merupakan kisah yang paling legend dalam senarai ni. Fak Tau ingat lagi dulu-dulu Fak Tau suka sangat tengok cerita silat legenda. Siapa pernah tengok? Angkat tangan.
Ini beda lah, Kisah Pancasila. Hikayat Hang Tuah merupakan sebuah kisah kepahlawanan ketika zaman Kerajaan Empayar Melaka. Hikayat ini dipercayai mula ditulis sekitar 1700 di dalam manuskrip legend. Manuskrip legend. Hikayat Hang Tuah mengisahkan tentang 5 pendekar sekawan, iaitu Hang Tuah, Ini Hang sahabat Jebat, sejati. Hang Lekiu, Hang Kasturi dan Hang Lekir. Tuan Atik Director, kalau saya tak boleh jadi hang jebat pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang kebun. Hang kebun belum ada pelakonnya. Belum ada pelakon. Tapi kalau jadi hang kebun, tak boleh pakai keris. Mesti pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Ketika bertugas di istana, Hang Tuah telah berjaya menewaskan seorang pahlawan Jawa dan mendapatkan tameng sari, iaitu sejenis senjata yang dikatakan mampu menjadikan pemiliknya kebal. Beliau kemudian dituduh telah mengadakan hubungan sulit Ada buat kuasa. dengan Dayang Sultan dan ini menyebabkan Hang Tuah dihukum mati. Hang Tuah sudah mendahaka. Bunuh dia malam ini juga. Beta tahu matinya saja. Harap jangan tuan. Sembah mati. Sudahlah, namanya jangan disebut-sebut lagi. Beta Tetapi bendahara telah menyembunyikan Tuah dan menggantikan orang lain sebagai ganti untuk menerima hukuman itu. Kerana percaya dengan kematian Tuah, Jebat dan Kasturi telah melancarkan rancangan untuk membalas dendam terhadap Sultan. Persahabatan. Bendahara kemudian telah memanggil Tuah daripada persembunyiannya untuk mendapatkan pengampunan dari Sultan, di mana kemudian Sultan mengarahkan Tuah untuk menghentikan Jebat. Hei Jebat! Mari turun ke bawah. Kita berlawan seorang sama seorang. Satu lawan satu. Ini telah menyebabkan berlakunya pertarungan selama 7 hari, 7 hari sehingga berantem. dikatakan akhirnya Jebat mati dibunuh Tuah. Udah kayak potongan One Piece ini. 7 hari. Kisahnya berakhir ketika beliau ditugaskan untuk meminang Puteri Gunung Ledang, di mana beliau gagal dalam tugasnya. Terima kasih atas waktunya tentang 10 kisah legenda rakyat yang terkenal di Malaysia. Bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Silahkan komentar di bawah ya guys.